अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 403. Disebutkan dalam hadis pengertian menghadap kepada Allah. Sebab bila ia sibuk dengan berbisik-bisik hatinya, sama dengan seorang yang pergi kepada raja untuk minta maaf dari dosa-dosa kesalahan-kesalahannya, dan ketika telah dihidapi oleh raja tiba-tiba ia tiba-tiba ia tidak hirau kepada raja dan melihat ke kanan dan ke kiri, maka raja tidak akan menerima orang yang sedemikian. Kerana itulah, maka sembahyang orang yang lupa akan sembahyangnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dia mentafsirkan ataupun mengulas, menerangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca semalam, siapa yang sembahyang rakaataini muqbilan 'ala Allahi biqalbi, sembahyang 2 rakaat dalam keadaan benar-benar menghadap kepada Allah dengan hati dia, maka akan keluar daripada diri dia dosa-dosa macam akhirnya jadi macam budak yang baru lahir daripada perut ibu dia. Maka dia sebut pengertian menghadap tu, dia kata macam dengan raja, dia kata nak mudah faham tu, dalam kitab ni dia sebut macam orang menghadap raja. Menghadap raja ni sama ada majlis yang tertentu, hari kebesaran raja ke, hari keputeraan raja ke, ataupun kerana nak minta maaf. Tapi minta maaf tu mungkin jarang lah. Kita ambil ataupun kita cuba tengok keadaan orang yang bila mana dia menghadap raja. Ada ke tak bila kita tengok orang menghadap raja, hatta Perdana Menteri sekali, kita tengok dalam gambar rakyat biasa tu, hak jenis pegawai biasa tu, tak usah cerita lah, ni pegawai Perdana Menteri, menteri besar. Sebab Perdana Menteri besar ni dia yang melantik raja. Bila kawan tu jadi raja, dia jadi besar pula, Perdana Menteri jadi rendah, tak? Jadi sebelum dia jadi sultan ke raja ke apa benda, Perdana Menteri dan menteri besar kena sign dulu, lantik dia, pengisytiharan. Tapi sekali dah lantik, dia pula jadi besar. Dan kita tengok menteri besar dan juga Perdana Menteri bila berjalan depan raja pun macam orang panggil macam kaku je, tak ada paling kiri kanan.
Jadi pengarang kitab ni dikata, begitulah keadaan orang bila dia muqbilan, menghadap pada Allah Ta'ala dengan hatinya, maka dia kata paling kiri kanan tu tak ada. Dan saya duk rasa lah, saya tak pernah menghadap raja, tapi saya duk rasa seorang, ya tak, kalau orang tu menghadap raja tuan-tuan, hati dia, otak dia semua fokus kepada nak menghadap raja ni, ya. Duk ingat apa yang telah pun ditrainkan oleh pegawai istana, cara menghadap raja. Sebab dia, kita nak menghadap raja ni bukan jenis kalau ada hari apa-apa, bukannya jenis pakai lutu gitu je. Dia sudah diberitahu, okey, gini cara dia, tata susila dia. Jadi oleh kerana begitu keadaan bila berhadapan dengan raja, maka kita pun, otak kita, hati kita, fikiran kita ni fokus kepada raja, ya. Maka kalau begitu keadaan bila kita berhadapan dengan raja, maka dengan Allah Ta'ala ni Malikul Mulk, raja segala raja, Malikul Mulk, maka lebihlah lagi bila kita berhadapan dengan Allah. Cuma bila berhadapan dengan Allah Ta'ala ni, satu je beza dia, ya? Allah Ta'ala ni tak nampak duduk depan, raja nampak, kan? Jadi hak ni lah yang membezakan, yang menyebabkan orang, kalau dengan raja, oleh kerana raja kita nampak depan mata kepala kita, maka otak kita, fikiran kita, perasaan kita, kita tumpu betul, kan? Tetapi dengan Allah Ta'ala ni yang tak nampak, itu yang jadi badan pun kadang-kadang tak nampak khusyuk. Otak rasa kira lah, ya tak? Badan, ya, sekejap galus sini, sekejap pantang, ada gatal sikit je. Kalau gatal banyak tu lainlah cerita. Ni gatal sikit-sikit je, cuik terus, ya? Jadi nampak badan tu pun kata orang tak nampak kita macam berhadapan dengan raja. Fikiran tak main lagi tu, kita tak ambil kira lagi. Fikiran hanya kita saja. Cuma dari sudut mananya orang panggil penglihatan kita, kalau fikiran khusyuk, badan dia akan khusyuk. Maknanya kalau orang itu, dia punya badan, kedudukan badan dia pun nampak kata orang tidak khusyuk, maka fikiran dia confirm tak khusyuk, ya? Tidak fokus, ya? Baik. Ketahuilah bahawa contoh perumpamaan sembahyang itu bagaikan raja mengadakan kenduri dan menyiapkan pelbagai macam makanan dan minuman dalam pelbagai macam warna dan rasa serta manfaatnya. Demikian pula sembahyang Allah memanggil, demikian pula sembahyang Allah memanggil dan menyediakan berbagai macam perbuatan gerak dan zikir. Maka gerak harakat itu bagaikan makanan, sedang bacaan itu bagaikan minuman, ya. Jadi diperumpamakan dengan makan minum, ya. Kalau raja dia pagi makan, Sultan Pahang dia suka ajak budak-budak makan. Sebelah istana dia tu, dia ada sekolah dipanggil Stusap, dulu dipanggil Sekolah Tinggi Ugama Sultan Ahmad Shah, Stusap gitulah, ya. Sekolah Tinggi Ugama Sultan Ahmad Shah, ataupun dipanggil kuliah agama. Kuliah tu dia dekat dengan istana, ya. Sekolah agama tinggi, ya. Di Pahang tu dia ada satu sekolah agama tinggi dekat dengan istana. Jadi budak-budak saya tak pernah lah pergi sana, sebab saya pergi ke lain sekolah agama saya, walaupun saya orang Pahang. Tapi selepas SPM tu saya terus pergi ke asrama penuh. Jadi kita masuk Kuala Lumpur. Jadi hak mana tidak cemerlang tu, lepas SPM dia ada dipanggil SMU, Sijil Menengah Agama tu. Kalau tinggi layak, dia akan pergi ke Sekolah Tinggi Agama, ya. Sultan Abu Bakar, bukan Ahmad Shah. Jadi Stusap, Sekolah Tinggi Agama Sultan Abu Bakar, ayah pada Sultan Pahang sekarang. Jadi dia ni, dia suka buat panggil budak-budak sekolah daripada sekolah agama ni pergi istana dia, ya, panggil makan kadang-kadang baca Yasin,
Jadi budak-budak ceritalah kawan-kawan. Jadi oleh kerana sultan, ini satu passion orang. Oleh kerana selalu sangat dipanggil itu jadi biasa. Dia sembahyang ni pun antara sebab jadi orang panggil jadi huru-hara kita sembahyang ni sebab duk biasa tiap hari 5 waktu. Bila dah biasa tu hilang orang panggil kehebatan. Ya. Macam kita pergi Mekah. Mula-mula pergi tu tengok Kaabah tu menangis dah. Tengok Kaabah. Lepas tu tahun depan pergi pula. Oleh kerana setahun sekali pergi, hati mudah tersentuh. Nampak Kaabah tu rasa keagungan Allah. Betul tak? Ni orang hak baik segi pergi Mekah. Tapi kalau orang pergi Mekah mula-mula pergi tak keluar air mata, sah ada penyakit. Bukan penyakit kencing manis. Penyakit munafik, tak yakin pada Allah, yang jenis tolak agama Allah, tolak hukum Allah. Hak jenis Islam ni rasa tak apa minat. Setakat minat mari masjid, mari surau gitu saja. Hak mari surau dia hak gi tu. Hak banyak hak gi surau masjid sembahyang, okeylah dia gi. Tapi ada juga yang pergi tu kerana orang panggil tersentuh hati rasa nak gi. Macam para artis gi balik buka tudung. Kan? Ada hak gi tu jadi orang. Ya, maknanya itu betul-betul. Maknanya okeylah tu. Tapi ramai baru ni pun 2 tahun lepas saya pergi dengan satu orang artis. Cantik dia, duduk dalam kapal terbang tu. Saya naik first class punya. Yang first class orang panggil business class yang depan sekali tu. Ya. Dia pun naik auto juga. Jadi dalam kapal terbang tu pergi balik tu comel artis ni. Tapi tuan-tuan sampai airport sini terus buka lalu. Jadi tak tahulah itu, tapi inilah orang panggil hidayah Allah Taala. Sebab tengok ada hak lain tu balik-balik Mekah jadi orang. Jadi bagus taubatnya apa benda. Walaupun dia tidak meninggalkan dunia lakonan dia ke dunia nyanyi, tetapi dia bataskan. Dia cuba bataskan dan dia hanya terima menyanyi yang tak lenggang-lenggok. Kan? Kemudian kalau perempuan lah, hak berlakon tu dia kata syarat dia pakai tudung. Ya. Tapi ada setengah-setengah tu dia kata pada masa itu dia kata dia pergi ke Mekah dan bila dia mau bertekad mau berubah, bila dia balik tu dia kata dia prepare segala dah. Maksud prepare segalanya apa dia? Prepare orang tak bagi, pengarah tak panggil buat lakonan, nyanyian pun tak ada. Tapi dia kata terbalik, dia kata sangkaan dia tu. Bila dia bertaubat jadi baik, dia kata lakonan makin banyak, dia kata. Ya, ini yang sebab tu saya kata kalau orang tu ada masalah peribadi ke masalah apa, gagal gilah ke Mekah. InsyaAllah maknanya rezeki. Yalah saya kalau orang yang jenis-jenis hak kesempitan hidup tu, dia nak pergi Mekah tu pun tak ada duit. Tapi saya yakin sebab banyak orang dah yang ada masalah begitu, saya cadang tu dia berani pergi balik berubah. Kan? Saya kata carilah duit. Kan? Bila menega, dia biasa banyak orang menega lah datang jumpa macam mana nak buat menega jatuh. Jadi iyalah mula-mula kita suruh semai hajat. Kan? Semai hajat banyak tiap-tiap malam. Lepas tu dia kata masalah tak selesai lagi. Bila tak selesai lagi gini, kita cadangkan pergi ke Mekah. Ya. Mekah pula maknanya bukan banyak sangat sekarang ni, ada 5-6 ribu pun boleh pergi dah. Ya. Baik, kalau 6 ribu, macam saya pernah cerita rasa kat sini, bila dicadangkan supaya pergi ke Mekah, dia kata kalau saya ada 6 ribu beli tiket apa package pergi ke Mekah dengan suami isteri 12 ribu. Kalau 12 ribu tu saya bayar hutang lagi bagus. Ini orang panggil orang yang jenis tak nampak hak gaib. Baik, bila kita tanya dia berapa hutang, ada ratus ribu. Kalau 200 ribu katakan contoh, kalau 200 ribu ada 12 ribu, dan cari duit dapat kompor 12 ribu, bayar 12 ribu hutang.
200,000 tolak 12,000, jadi 188 188,000 lagi baki, tak habis juga. Jadi ada hak berani bila kita kata awak pergi, maknanya pergi ke sana, minta doa pada Allah Ta'ala betul-betul. Sebelum gitu taubatlah aku hak masa duit banyak tu dia jadi huru-hara hidup, perempuannya dengan araknya macam-macam ada belaka. Ada hak mari jumpa tu, kita tanya dia background dia, khalfiat hidup dia, background hidup dia, dia cerita kan. Jadi taubat dulu, minta taubat taubat pada Allah Ta'ala, minta ampun. Lepas tu pergi Mekah. Tuan-tuan, betul, bila balik Mekah tu ada satu kes tu, dia kata sampai airport, dia kata dah lama dah, dia kata dah lama dah dia minta satu projek. Dia kata ikut cerita dia tu setahun lebih lah, tapi hari tu dia kata sampai di airport, dia kata agensi Felda telefon dia, tanya dia ceritalah duduk mana kan. Dia kata baru sampai airport daripada Mekah. Kawan tu cerita, ni awak punya tu ni adalah yang lama-lama dulu tu kita bagilah. Jadi ini yang orang dipanggil kata kekuasaan Allah. Bila hamba tu yakin, jumpa dia direct di rumah dia. Walaupun orang kata kalau saya berdoa semaya hajat di rumah tu takkan tak jadi, Tuhan tak dengar ke kan? Ataupun semaya semaya masjid rahimah ke kan, masjid juga, rumah Allah Ta'ala juga, sana pun orang panggil Baitullah. Tuan-tuan kena beza. Sana orang panggil Baitullah tu direct, Baitullah, nama dia khas Baitullah, rumah Allah. Nama yang kedua apa dia? Masjidil Haram. Madinah pun tak lihat, dia tak ada pangkat Baitullah. Masjidil Haram saja orang berani dipanggil Baitullah. Dalam kitab ke apa benda, bila sebut Masjidil Haram, Baitullah. Ada kita dengar ustaz kata kita masa kita pergi ke Baitullah di Masjid Nabawi, ada? Tak ada kan? Baitullah ni khas untuk Masjidil Haram. Tapi Masjid Madinah tu pun Baitullah juga, rumah Allah. Masjid tu rumah Allah. Tetapi orang tak akan sebut, ulama ke siapa tak akan sebut saya nak pergi ni, kita jumpa ni lah di Baitullah Masjid Rahimah. Tak jadi. Tak jadi. Kena Baitullah Masjidil Haram. Maknanya rumah Allah Ta'ala yang besar sekali, Masjidil Haram. Berdoa di rumah dia yang paling agung, ratus ribu kan, 100,000 kali ganda 50 dia punya gandaan ibadatnya apa benda. Jadi bila beribadat, berdoa, merintih, merayu pada Allah, cerita masalah dia depan dia, rumah dia, beza kan. Dalam Selangor ni Menteri Besar hak kuasa sekali, Menteri Besar Selangor kan, dia ada wakil dia belaka dah, majlis daerah apa benda semua ada. Tuan-tuan minta kod majlis daerah ke apa benda, jabat daerah, semua okey. Tetapi kalau tuan-tuan kenal, pergi jumpa dia, pejabat dia, kau boleh buat appointment lain. Ataupun sekali-sekala dia mari jumpa direct dengan dia, bagi surat, tindakan cepat. Itulah beza dia bila kita bertemu dengan Allah di rumah dia dengan bertemu dengan Allah di masjid-masjid seluruh dunia. Beza dia. Bertemu dengan Allah di pejabat, di rumah dia, samalah juga bertemu dengan menteri besar di pejabat dia. Buat appointment di pejabat dia, tindakan cepat. Kelulusan minta tanah ke apa benda cepat, insya-Allah. Baik. Kemudian Allah sesungguhnya dalam sembahyang itu mengandung 12,000 macam dan dihimpun semuanya dalam 12 macam. Kerana itu bila akan sembahyang harus memperhatikan 12 macam itu untuk kesempurnaan sembahyangnya. 6 macam sebelum
sembahyang dan 6 macam lepas sembahyang, ketika sembahyang. Okey, pengarang kitab ni kata sembahyang ni dia kata ada 12,000 macam, 12,000 benda yang ada dalam sembahyang. Hak kita sembahyang lebih kurang tak sampai 5 minit tu ada 12,000. Ya. Cuma direngkaskan, dihimpun punya himpun dapat 12. Nak suruh kita ingat supaya kita bagi perhatian terhadap 12 benda ni bila sembahyang. Pertama, awwaluha al-ilmu li'anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam amalun qalilun fi ilmin khairun min amalin katsir fi jahlin. Nombor satu sekali ilmu pengetahuan, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang sedikit tapi dibuat dengan ilmu lebih baik daripada amal yang banyak tanpa ilmu. Nombor satu sembahyang dikata himpun punya himpun dapat nombor satu sekali ilmu. Ya. Sebab bila nak sembahyang tu dia ada benda yang wajib. Ya. Tak sama dengan kita buat haji dan umrah. Haji dan umrah tu dia adalah ilmu macam mana nak tawaf kan. Tapi dari sudut kata nak ilmu sampai peringkat nak baca. Kan, nak baca. Bila sebut ilmu ni iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan apa orang panggil, jangan pisahkan ilmu dengan membaca. Ilmu dia mari dengan baca, talaki, tadarus. Baik. Sembahyang ni dia ada bacaan. Haji tak ada bacaan. Puasa ada bacaan. Zakat pun tak ada. Kita ambil orang wajib rukun Islam tu hak bacanya mengucap 2 kalimah syahadat. Nombor 2 sembahyang. Lepas nombor 2, nombor 3, 4 tu tak ada apa dah. Buat je belaka. Maknanya kena belajar. Kalaupun nak belajar pun belajar nak buat lagu mana. Ya. Puasa niat je. Yang kita duk baca nawaitu tu, kemudian yang sembahyang usolli ke apa benda tu, itu lafaz niat. Tak habis-habis lagi orang tak faham waktu. Kita pula ada paksa. Ya, macam ada satu orang dekat sini, ada lagi dia tu. Kalau saya sebut tuan-tuan kenal. Sebab dia tokil satu syarikat. Saya mengajar satu di masjid, kebetulan dia ada. Orang kaya. Dia kata selama ni saya duk ingat ke usolli fardhu zuhri ke apa, itu hak tu niat dia kata. Rupa-rupanya selama ni dah tua dah tuan-tuan. Saya ingat masa tu lah umur dia tu 50 ke, sekarang dah dekat-dekat 70 dah. Lama dah, cerita lama ni. 50-an. Maknanya dia semayang selama tu tuan-tuan, selama entah katalah dia start semayang umur 30 tahun. Kita katakan begitu ya. Sebab dia ni orang tua ni, set zaman set dia tu, geng dia tu zaman orang semayang umur 30 tahun. Dia baliknya 15 tapi semayang 30 ya. Dan dia pun cerita, dia kata saya ni baru jadi baik ustaz ya. Jadi kalau 30 umur dia 20, sembahyang dia selama 20 tahun tuan-tuan, kira-kiranya kalau itu pun dia tak boleh nak beza antara lafaz dengan niat, tak tahu. Dia kata saya baca waktu saja, dia kata kalau nak sembahyang zuhur solat fardhu zuhri, nak sembahyang maghrib isyak ya. Jadi hak niat tu saya tak perasan pula, dia kata benda tu wajib. Jadi sebenarnya kalau kira-kiranya hak niat tu hak wajib. Sebab tu saya katakan pengajaran mesti jelas. Pengajaran mesti jelas. Dan kalau boleh orang yang jahil, yang bukan jenis mengaji pondok ke jadi mengaji di sekolah agama, yang mengaji secara formal ni, secara rasmi ni, hak jenis-jenis lagu ni kita ajar hak mudah dulu. Saya tengok satu video kemarin dulu ke bila satu video yang cukup cantik lah geng-geng yang saya ingat tabligh kot. Dia pergi ke Papua ni belah Indonesia. Orang yang sembahyang pula dah, yang hidup dia tak ada baju. Tak ada baju,
pakailah jenis tutup seluar tu ada sikit, tapi jenis tak baju lah. Ya. Dia pergi tu sampai orang cederakan dia sebab dia jenis orang jenis makan ikut dan. Manusia pun dia makan. Tuan-tuan, manusia pun makan lah. Jadi dia dicederakan dan dihantar ke hospital. Jadi yang orang tadi, yang kalau kita orang asli lah, macam orang asli. Tapi tuan-tuan, yang pendakwah ni dia tekun. Dia pergi rapat. Last kali orang tadi yang mencederakan dia tadi, yang jenis orang asli tadi yang mencederakan dia, lepas tu hantar hospital, dia ingat orang jahat kan, cedera kan. Lepas tu jadi hidup dalam satu kampung. Lepas tu kawan ni kalau mandi apa dia? Mandi pakai minyak babi. Sebab bukan orang Islam. Nak cerita ni cara kita berdakwah ni. Jadi dia hanya mula-mula sekali, dia bukan ajar mengucap. Dia bagi berus gigi, bagi sabun. Bila bagi berus gigi, bagi sabun, ajar cara gosok gigi, lepas tu cara guna sabun, mandi pula dalam sungai. Baik. Bila lagu tu tuan-tuan, cerita dia lah, cerita yang pergi tu, orang yang pergi tu, dia kata dia ambil gambar. Dia kata bila bercakap apa benda dengan orang tu, dia kata dia rasa seronok gosok gigi, rasa segar, badan pula bila sabun lagi segar kan. Jadi masa itulah dia mengajar Islam itu adalah agama yang suka kepada benda macam itulah, yang segar, bersih apa benda. Dan akhirnya dia ajar, dan dia ajar serentak ramai-ramai. Ajar mengucap asyhadu an la ilaha illallah, semuanya orang ikut belaka. Tuan-tuan nampak, saya bila tengok tu, itulah ilmu yang saya belajar, yang saya kata saya sayang sangat, cara berdakwah. Kan? Sebab saya belajar di Mesir cara berdakwah. Ya. Saya bukan belajar orang panggil ilmu saja. Bila cara berdakwah ni tuan-tuan, dia ajar 4 mazhab terus. 7 mazhab sebenarnya. Dari sudut fiqh, dia ada 7 mazhab yang agak popular, tetapi yang paling popular 4 mazhab. Kenapa dia ajar? Saya tanya cikgu apa ni, Tok Guru Syekh tu, kenapa ajar 4? Saya ni bukannya kuliah syariah. Kuliah syariah dia ajar, yalah, patutlah nak ajar 4 pun. Kami orang ni kuliah dakwah dipanggil, fakulti dakwah. Dia kata kamu bila nak berdakwah, kamu kena tahu 4 mazhab ni. Sebab kalau sekiranya orang buat macam ni kan, tengok ada tak kelonggaran untuk mengesahkan perbuatan dia. Jangan kata haram, jangan kata tak sah. Nak keluar zakat, zakat kita tentu dah tak pakai Syafi'i. Maknanya dia kata ada kalanya bila kamu belajar 4 mazhab ini, kamu akan dapati bahawa fiqh ni dia kata cukup mudah, cukup longgar. Longgar, mudah. Yang membayahkan ialah bila orang itu dia belajar satu lorong, lepas tu dia tak nak pakai dah lain. Jadi nampak payah. Di Mekah, itu yang degil tu. Kan? Ustaz dah ajar dah dalam kursus pergi Mekah ni pakai hak Hambali ataupun Hanafi, sentuh tak batal. Degil, dia main Syafi'i, dia mari sini, duduk sini Syafi'i, di sana pun nak pakai Syafi'i juga. Letihlah dia. Sekejap-sekejap sentuh lelaki perempuan. Jadi yang ini yang menyebabkan dia kata bila kamu belajar 4 mazhab, kamu akan dapati agama ni luas, bukan sempit. Jadi banyak benda-benda yang bersangkutan dengan agama ni. Dan saya selalu sebut juga kepada tuan-tuan, budak-budak ni yang nakal-nakal ni nampak nakal, tapi kalau kita ajar dia cara sembahyang mayat untuk ayah dia tersentuh. Tapi tak tahannya bila ajar tu, itulah bila kita ajar hak payah kawan tu sembahyang pun tak pernah lekat, kita ajar hak payah dah. Macam mana payah? Mula-mula sembahyang apa ni, usolli, start dengan usolli dah. Kawan tu usolli hak sembahyang fardu pun tak apa. Kita nak suruh usolli apa ni, solat jenazah apa benda, tak lagi. Payah-payah ustaz, tak payah. Payah-payah tak payah. Lepas usolli tu apa dia, takbir Fatihah, dia boleh lagi. Kita kata tak, lepas takbir pertama baca Fatihah, lepas takbir kedua kena baca selawat.
Macam mana selawat ustaz? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai innaka hamidum majid. Yang kawan ni majid-majid ni tak main. Kan? Tak hafal. Kenapa tak beritahu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Takkan budak tu tak boleh? Boleh, insya-Allah lepas. Lepas tu apa dia? Apa tu, doa. Doa pula. Okey, lepas takbir kedua kita baca selawat. Lepas ketiga baca doa. Ajar budak tu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu habis. Jadi tuan-tuan, kalau ajar tu taubat tak dapat. Budak tu nampak payahnya agama ni. Dia pun kesian sangat, nak bagi khidmat yang terakhir kepada mak dia, ayah dia yang mati. Kita sebagai imam pula, ustaz ke yang nak jadi tu imam ni, panggil dia, mana anak dia? Anak dia menggigil masa panggil tu. Kalau boleh tolong semayalah ke ayah ni, ayah last. Nak, tapi bila kita ajar dia tu, ni nak semayang 10 minit lagi ni. 10 minit lagi nak semayang. Bila ajar dia tuan-tuan, pening kepala dia. Tak lagi. Habis tinggi, kalau dia pergi juga dia kira takbir, baca tak ada. Pasal kita mengajar benda yang payah, yang kawan tu sembahyang pun tak lekat. Lainlah kalau jenis orang sembahyang apa ni, jenis orang surau. Bolehlah, agak-agak boleh tak ni? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallai apa sampai innaka hamidum majid. Dia kata boleh, itu saya pada tu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'. Boleh tak? Oh tak boleh. Okey. Allahumma ighfir lahu warhamhu boleh tak? Tak boleh. Allahumma ighfir lahu sudah. Takkan tak boleh Allahumma ighfir lahu. Tapi saya rasa Allahumma ighfir lahu warhamhu cukup. Kalau ajar tu 10 minit insya-Allah lekat. Lepas takbir yang terakhir sekali, yang keempat tu, kita duk baca pula Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dah. Ajar tu lagi tak dapat, tak pernah dengar tu. Tak pernah dengar. Kenapa tak ajar? Lepas takbir tu awak tunggu je imam. Lepas takbir 4 tu, yang keempat, tunggu imam bagi salam, awak bagi salam juga. Tak ada baca apa-apa kata imam, tak ada. Tunggu je. Lepas takbir keempat, salam. Tak ada baca apa. Kalau kita doa ajar Allahumma la tahrimna, ataupun campur lagi satu lagi, Allahumma ighfir lahu, apa dah? Allahumma ighfir lahu Allah Rabbana, apa dah? Ada satu lagi. Jadi kalau kita ajar yang itu, jadi dia pun jadi serabut. Dia kata biarlah tak imam, saya wakil tu imam je lah. Last kali waktu saya wakil ke ustaz je lah, maknanya imam saya ialah kisar tu. Maknanya imam takkan tak pandai. Jadi kita kalau boleh nak suruh budak tu jadi tu jadi makmum. Ini nak suruh orang baik ni tuan-tuan. Itulah dia cara dia. Jangan terlalu rigid. Baik. Yang ini panjang, jadi kita sambung hari Isnin. Kita sambung hari Isnin. Pertama hari ini pukul 9 hingga pukul 3 petang, masjid kita ni kita benarkan satu orang ustaz Al-Hafiz, dia Al-Hafiz, untuk nak buat bekam. Baru ni saya panggil dia, bila saya kenal dia saya panggil, saya minta bekam badan saya. Jadi dia pun tanya boleh tak buat kat masjid. Saya kata boleh lah, benda sunat ni boleh buat, cuma jaga kebersihan itu saja. Jadi pukul 9 hari ni hingga pukul 3 dia akan tunggu di sini. Kalau tuan-tuan ada yang nak buat bekam tu boleh lah. Cuba yakin sekali-sekala dengan bekam tu. Yang Nabi suruh buat tu cuba buat sekali-sekala. Lepas tu cuba tengok perbezaan badan kita. Sebab Nabi kata semua penyakit ni boleh dirawat dengan bekam. Rawat dengan bekam, sebab darah kotor kan, dia buang darah kotor. Nombor 2, jemputlah semua yang hadir, ahli jemaah semua, untuk hadir dalam majlis walimah saya, kenduri kahwin anak saya, pada hari ini pukul 11
hingga pukul 3 petang. Di bangunan sana belah kiri itu ada bangunan tu, ada restoran nasi Arab. Jadi kalau tak ada ke mana-mana tu jemputlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.